Bismillahirrahmanirrahim. Baca Syekh Al-Bajuri ala As-Sanusiyyah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qiyamuhu bi nafsihi. Qala wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wa la mukhassisin. Yang seterusnya daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ialah qiyamuhu bi nafsi, berdirinya Allah dengan dirinya. Apa maksud berdiri Tuhan dengan dirinya? Ai la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin, iaitu tidak berhajat kepada tempat dan juga kepada mukhassis, yakni pencipta. Kau tengok depannya tak jadi buat akhir dia. Satu lah, tengah tu. Tengah. Masuk. Ada? Oh, saya. So apa? Tak ada. Syekh Bajuri. Ada. Okey. Buat balik. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, berdirinya Allah dengan dirinya, ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassin. Maksud qiyamuhu bi nafsihi itu tidak berhajat Tuhan pada tempat, dengan maksud Allah tu bukan sifat yang duduk pada tempat, kerana sifat itu duduk pada zat yang bertempat, pada dia bertempat, perlu pada zat untuk dia bertempat. Wala mukhassisin, dan bukan dia berhajat kepada mukhassis yakni pencipta, kerana dia itu khaliq. Qauluhu wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay qiyaman mutalabbisan bi nafsihi, akan sebagai berdiri yang disertai dengan dirinya, yang bersepakai. Mutalabbisan bersepakai, terjemuh betulnya bersepakai lah dengan dirinya. Nak terjemuh apa tu? Fal ba' lil mulabasah. Bab mulabasah makna berserta, berdirikan dirinya. Bukan isti'anah. Tak. Bukan ba dengan maksud ta'addi. Bab mulabasah. Ba lil mulabasah. Okey. Wa yuhtamalu an takuna lil zarfiyah, dan boleh diihtimalkan bahawa ba itu lil zarfiyah majaziyah, berdiri pada dengan dirinya. Zarfiyah tu pada dirinya. Berdiri Tuhan pada dirinya makna sendiri diri. Zarfiyah majaziyah, bukan zarfiyah hakikiyah. Kalau zarfiyah hakikiyah makna ada tempat betul. Ada tempat sungguh. Macam surat duduk dalam sapu. Ni bukan tempat sungguh, tapi pada zarfiyah majaziyah ni ada pada diri dia. Okey. Wa ulima min kalamil musannifi, dan diketahui daripada kalam musannif, annahu yajuzu itlaqin nafsi alaihi ta'ala, bahawa harus kita itlaqkan lafaz nafsu atas Allah Subhanahu wa taala. Nafs. Nafs ni dengan maksud diri, bukan nafsu dengan maksud nafsu amarah, bukan. Nafs boleh itlaq lafaz tu pada Tuhan. Walau min ghairi musyakalatin, walaupun bukan pada musyakalah, walaupun pada selain musyakalah. Musyakalah ni makna buat bandingan atau buat beradu perkataan. Ana musyakalah. Wa makaru wa makarallah. Itu adu tu. Sebab kalau ikutnya kita tak boleh nak isbat atau nisbah makar bagi Tuhan. Tapi kerana sebagai musyakalah, wa makaru wa makarallah,
Mereka menipu daya Allah, Allah menipu daya balik. Atas jalan nak adu saja. Adu cakap aja biar jadi sama syakalah. Ikut turuk. Ala syakil ikut turuk. Kata apa ni? Kalau musamsing Tuhan lagi samsing. Kata musyakalah ya. Musyakalah dia. Tak isbat sebab samsing tak boleh. Nampak tak? Okey. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, hikayatan an Isa alaihi salam, dihikayatkan daripada perkataan Sayyidina Isa. Mana dalil boleh kita nisbahkan nafsu bagi Tuhan. Sebab tu dia kata qiyamuhu bi nafsihi tu. Dia syarah pada perkataan nafsu. Kerana Allah Ta'ala sendiri isbatkan nafsu pada diri dia. Hikayat daripada Sayyidina Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Hei ya Allah, engkau mengetahui ma fi nafsi, pada diri aku, wa la a'lamu ma fi nafsik, tapi aku tidak tahu barang yang pada diri engkau. Kamu tahu apa yang pada diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada, apa yang pada diri engkau. Tak tahu. Jadi situ Allah Taala guna lafaz nafsik. Jadi Nabi Isa kata ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Jadi atas dakwaan tu maknanya boleh nisbah. Langkah wa huwa kadzalika, dan begitulah hukumnya. Dalil salah tu. Waktu nampak macam itu musyakalah gitu. Dalilnya qala Allah Taala kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Taala menetapkan atas dirinya itu akan sifat rahmat. Jadi kataba ala nafsihi itu pada bukan sifat musyakalah. Jadi diisbatkan digunakan lafaz nafs dan sandar pada diri dia. Mana boleh kan? Khilafan lima khassahu bil musyakalah, menyalahi bagi orang yang mengkhususkan penggunaan lafaz nafsu dalam konteks ayat musyakalah, nak ikut turut, tak nak buat banding saja. Kama fi qouli ta'ala hikayatan an Isa alaihi salam, sebagaimana dihikayatkan daripada perkataan Sayyidina Isa alaihi salam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Situ musyakalah tu. Ya Allah, engkau tahu apa yang pada diriku, aku tidak tahu apa yang pada diri engkau. Jadi atas sebab disebut nafsi, jadi disebut Tuhan ala nafsi, atas dasar musyakalah. Jadi musannif kata tak mesti musyakalah. Sebab apa? Ada ayat lain yang Tuhan mengisbatkan secara langsung. Wa da'wahu, dan dakwaannya apa? Nya orang yang khassahu bil musyakalah itu, anna nafsa la tutlaqu illa ala dhi hayatin 'aridah, tidak diitlakkan di atas kecuali di atas yang mempunyai hayat yang mendatang, mempunyai sifat hayat yang mendatang, sifat berhidup yang mendatang. Jadi sebab mereka yang kata tak boleh nisbah nafsu bagi Tuhan, itu kata nafsu ini khusus bagi benda yang ada sifat berhidup yang bukan asli, bukan asal. Sifat berhidup tu aridi, sifat yang mendatang. Sifat yang mendatang. Makna manusia lah, atas haiwan lah, ada nafsu. Jadi di sini tengok, prinsip ahli sunnah wal jemaah, dia tidak akan nisbah kecuali Allah Ta'ala isbat. Wa indana asma'uhul azimah kada sifatu fahfazi sam'iyyah, kada sifatu zatihi qadimah, gitu. Wa ikhtira'an asma'u tauqifiyyah, kada sifatu fahfazi sam'iyyah. Wa indana asma'uhul azimah, di sisi kita nama Tuhan tu maha agung. Kada sifatu zatihil qadimah, begitulah sifat zat Allah Ta'ala maha qadim. Waqtira an nasmahu tauqifiyah, dan pandangan yang dipilih ahli sunnahnya anna waqtira an nasmahu tauqifiyah, nama Tuhan tu tauqifiyah. Kana sifatu, begitulah sifat Tuhan tauqifiyah, fahfadhis sam'iyyah, maka hafalah apa yang datang secara samu' ini. Semua sampai secara sami. Tak boleh kita nak sebut sedap-sedap nisbah sifat Tuhan. Nampak tak? Jadi kita dalam bab ni kena beradab lah.
Kita kata kita ahli makrifah, ahli hakikat, tiba-tiba kita tidak kenal Tuhan. Dengan makna kita menisbahkan nama hak Tuhan tak nisbah. Kenal kat mana? Kenal kat mana tak? Kita guna istilah-istilah yang kadang tidak layak. Allah Ta'ala, sifat Tuhan dipanggil tabiat dengan perangai. Sifat Tuhan ditafsir terjemah dengan tabiat dan perangai. Mana boleh terjemah tabiat dengan perangai? Jadi dalam masalah pemilihan bahasa pun kena beradab lah. Ya, itu prinsip ahli sunnah juga. Itu penting akidah. Nak masuk ilmu apa-apa pun akidah kena kemas. Okey. Bukan akidah tu sekadar kita rasa, kita makna kita tahu sifat ma'ani pada diri kita, kita kenal diri kita, kena faham. Oh, kenal diri kita dah 10 orang cara kenal. Apa tak? Itu pandangan-pandangan membawa kepada pemahaman yang tak betul. Okay? Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Okey. Mana tadi? Wa da'wahu annahu la tutlaqu ala dhi hayatin 'aridah mamnu'atun. Khabar bagi dakwah. Dakwaan kata lafaz nafsu tidak diitlaqkan kecuali yang ada sifat hayat yang mendatang. Bukan hayat yang zati, itu tertolak. Dengan apa? Dengan ayat Quran tadilah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah wa idhafatun nafsi lidhamiri. Idhafatkan nafsu itu pada bagi dhamir fi kalamil musannifi, pada kalam musannif wa nahwihi dan seumpamanya, min qabili idhafati syai'i li nafsihi, dari aspek, dari segi mengidhafatkan sesuatu pada dirinya. Mengidhafatkan sesuatu pada dirinya, menyandarkan sesuatu pada diri itu, sesuatu itu sendiri. Nafsihi, dirinya. Nafsu maksud apa? Diri. Hu, nya diri tak? Idhafat ada diri sendiri, tak ada masalah. Tu dia kata min qabili idhafati syai'i li nafsihi. Diri saya, diri itu diri dah. Saya tu diri dah. Fahuma, maka kedua-duanya, wa in kana syai'aini, walaupun dua perkara, min haitsul ibaratu, dari segi ibaratnya dia itu berbeza. Nafsun dengan hak dhamir. Tak, hak dhamir berbeza dari segi ibarat, tapi syai'un wahidun min haitsul ma'na, tapi dia tu satu je dari segi makna. Maknanya satu je. Okey. Kama qalahu Raghib, seperti berkatakannya oleh Raghib Al-Asfahani. Wa'lam. Sekarang ni dah bincang pula. Qiyamu bi nafsihi, lafaz nafsu itu. Wa'lam anna nafsa tutlaqu ala ma'anin. Ketahuilah bahawa nafsu itu diitlaq di atas banyak makna. Satu lafaz banyak makna. Itu kita kena tahulah lafaz-lafaz ni, supaya kita tidak menyalahkan penggunaan lafaz. Minha, antaranya, antara ma'anin az-zatu, nafsu dengan makna zat. Wa huwal muradu huna, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi wa yuhadziruhumullahu nafs wa yuhadzir apa ni? Qiyamuhu bi nafsihi, diri Allah dengan dirinya, makna zat je. Minha ad-damu, antara makna nafsu juga ad-damu, darah. Wa huwal muradu, itu yang dimaksudkan pada perkataan mereka para ulama, ma la nafsa laha sa'ilatun la yunajjisul ma'a, sesuatu yang tidak ada nafsa laha sa'ilah, maknanya tak ada darah, tak ada darah yang mengalir. Serangga-serangga, binatang yang tak ada darah mengalir, la yunajjisul ma', dia tidak akan tidak menajiskan air. Bila masuk dah najiskan air, nampak? La nafsa masuk damu, dengan masuk darah. Wa minha al-anafah, antara makna itu juga anafah, ketinggian, kemuliaan. Wahiyal muradatu fi qaulihim, itulah yang dikehendaki pada perkataan orang Arab, fulanun la nafsa lahu,
Si fulan ni tak ada megah, tak ada tinggi, tak ada rasa tinggi diri, tidak rasa mulia diri. Apa salah? Ditambah ulang alik. Fala Fala dak nun tu mari sebelum. Fulanun la nafsa lahu. Si fulan tu tak ada megah diri, tak ada rasa hormat diri. Okey. Wa minha, dan di antaranya lagi makna nafsu al-uqubah, balasan. Wakila, dan kata kil wahiyal muradatu fi qouli ta'ala, itulah yang dikehendaki pada firman Allah Ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Baik kira tu. Baik tadi. Tak disalah mana? Fulanun la nafsa lahu. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan memberi peringatan akan kamu oleh Allah. Memperingatkan, memberi peringatan apa dia? Nafsahu ay uqubatahu, balasan Tuhan, ila ghairi dzalik, dan banyak lagi makna lain lah. Tuhan memberi amaran terhadap seksaannya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah Ta'ala memberi amaran kepada kamu terhadap dirinya, bukan diri dia, uqubatahu. Jadi nafs dengan maksud uqubah. Okay. Jadi qiyamu bi nafsihi kan, fikir bukan maksud di sini. Sebab tu diterjemah sini la yaftakiru ila mahallin. Maksud qiyamu bi nafsihi tidak berhajat pada tempat. Sebab apa? Sebab Tuhan ni bukan jenis sifat. Yang berhajat pada tempat ialah sifat. Sifat dia berhajat pada tempat untuk dia berdiri, untuk dia wujud. Dia tak boleh wujud dengan sendirinya. Dia wujud dia pada tempat. Jadi kalau Tuhan ni jenis sifat, sebagaimana kata Nasara kata Tuhan ni jenis sifat. Dia masuk dalam diri Isa jadi Tuhan anak. Masuk dalam diri Jibril, Ruhul Qudus. Dia boleh berpindah-pindah. Nasut dengan lahu bergabung. Nasut masuk dalam diri Nabi Isa jadi Tuhan anak pula. Jadi pandangan ini sebenarnya kita nampak macam tak ada orang, tapi ada juga yang cenderung pada pandangan ni. Bila kata sifat Tuhan tu ada pada Nur Muhammad, ada pada diri Muhammad, itu benda sama. Benda sama. Bila kita meletakkan sifat itu, boleh berpindah pada benda lain, berpindah pada zat lain. Namalah apa-apa pun, Muhammad ke Tajalli apa, dia sifat Allah Ta'ala. Dia bukan dia, Allah ni bukan bahasa sifat, bukan jenis sifat yang boleh duduk pada zat. Kerana Allah itu sendiri ialah zat. Dia zat yang bersifat dengan sifat. Jadi itu semua nak bawa kepada pandangan hulul ittihad lah tu. Maka dalam masalah ini, faham di mana tu? Qiyamu bi nafsi, yang berdiri Allah dengan sendiri dirinya, dengan maksud tak berhajat kepada tempat, kerana dia bukan sifat, tidak berpindah-pindah. Ay la yaftakiru ila akhirih. Innama fassara al-musannifu hadhihi sifata wa ma ba'daha. Hanya saja musannif mentafsirkan sifat ini dan setelah daripada ini. Mana? Sifat ini qiyamuhu bi nafsihi ditafsirkan ay la yaftakiru ila mahallin. Wahdaniyah ay la thaniyalahu. Ditafsirkan itu li'anna kulla minhuma yutlaqu ala ma'anin. Kerana setiap daripada keduanya diitlaq atas banyak makna. Qiyamuhu bi nafsihi ada makna banyak. Kalau ni sebuah makhluk ke, qiyamuhu bi nafsihi makna berdikari. Ada sebuah makhluk berdikari. Idzil ula, kerana yang pertama ay as-sifatul ula, yakni qiyamuhu bi nafsihi tutlaqu ala intisabil qamah, diitlaqkan atas makna tegak. Qamah ni diri. Qiyamuhu bi nafsihi makna diri tegak, lurus. Lurus maknanya. Wa ala, dan juga diitlaqkan ala makna ihkami syai' wa itqani,
buat dengan teliti dan cermat. Ihkam makna berteliti. Ihkam, teliti, berhalus. Bahasa kita berhalus. Dia kata kerja halus. Nampak tak? Kerja halus. Dan itqan, kerja sungguh cantik, kerja yang terperinci. Contoh kita kata yuqalu qama fulanun bikadha. Si fulan telah melakukan demikian, telah melakukan si fulan dengan kerja biam-biam-biam. Apa makna? Idza ahkamahu wa atqanahu, jika dia buat dengan teliti, berhalus dengan cermat. Itu makna salah satu makna qiyamuhu bi nafsihi. Antara maknanya wa ala syiddah, dan qiyam ni qama bi nafsihi, ni qiyamu bi nafsihi membawa makna syiddah juga. Yuqalu qamatil harbu ala saqiha, telah berdirilah peperangan di atas betisnya. Di atas betis, maknanya tengah perang hebat. Tengah sengit berperang, itu maksud qama al-haqamatil harbu ala saqiha. Itu bahasa Arab tu, darah bahasa tu. Okey. Idza ishtadda amruha, apabila bersangatanlah pekerjaan perang itu, bila sedang sengit berperang. Okey. Wathaniyatu, atau pada idil ula, ai idil as-sifatu thaniyah, sifat yang kedua, yakni wahdaniyah, tutlaqu ala wahdati syakhsi, diitlaq di atas wahdati syakhsi, kesatuan seorang itu. Makna syakhs tu satu. Wa wahdatin nau, nau ni besar sikit. Syakhs ni diri orang tu, diri. Nau ini besar, kategori dia. Kategori yang besar pada syakhsi. Syakhs panggil nau. Contoh Zaid, nau dia Zakar, jins dia insan, kata kan. Jadi wahdatin nau diitlaq juga dengan kesatuan pada nau. Wahdaniyah tu masuk wahdaniyah. Wa wahdatil jinsi, dan kesatuan pada jins, ni manusia, jenis manusia. Nau dia Zakar, syakhs dia nama Zaid. Okey. Wa nahwiha, dan seumpamanya min sa'iril wahdat, daripada apa yang bentuk satu-satu, apa yang bangsa satu-satu, orang satu-satu kok, jenis yang satu-satu kok, nau yang satu-satu kok. Wahdaniyah kok itu. Jadi sebab itu ditafsirkan murad dengan sifat qiyamuhu bi nafsihi dan juga wahdaniyah ini. Jadi itu qiyamuhu bi nafsihi ditafsirkan dengan makna pertama, bahawa tidak berhajat kepada zat yang mendirikannya, dia bukan sifat. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi dawani amin ya rabbal alamin. Kat mana? Wal qiyam bil qadim. Wal qiyam, qawluhu wal qiyam. Baca kat tepi dulu. Wa thalithu, yang ketiga, al qiyamu lil qadir. Rukun tak? Iaitu berdiri bagi orang yang mampu. Fil fardhi, pada solat fardulah, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, bagi Imran bin Husain, wa kanat bihi bawasiru, dia kena bawasir, penyakit bawasir. Salli qa'iman, wahai Imran, semayang berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tak boleh berdiri maka duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, kalau tak mampu duduk mengiring. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, maka duduklah secara melentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Ta'ala tidak memaksa seseorang itu kecuali kemampuannya, tidak memberati Tuhan kecuali dalam kemampuannya. Okay. Qawluhu wal qiyam, innama akharahu 'anil niyyati, hanya senya musannif mengakhirkan sebut qiyam. Akharahu fi zikri lah, 'anil niyyati wa takbir, mengakhirkan sebut qiyam itu daripada niat dan takbir. Disebut niat dulu baru takbir, lepas tu baru qiyam. Ma'a taqaddumihi alaihima, walhal
mendahului qiyam tu di atas keduanya. Nak niat takbir bukan kena diri dulu. Kena diri dulu baru takbir, baru niat. Patut sebut qiyam dulu, diri dulu. Tapi kenapa letak belakang? Li'annahuma ruknani fi kulli salatin. Kerana kedua-duanya niat dan takbir itu rukun pada setiap sembahyang. Bi khilafihi, berlainan dengan berdiri. Berdiri bukan rukun bagi semua sembahyang. Sembahyang fardu je. Patut letak belakang. Itu illah dia. Wa yahsulu, dan terhasil qiyam itu binasbi dhahri, dengan menegakkan belakang. Walau bistinadin ila syai'in, walaupun dengan bersandar kepada sesuatu. Walaupun dengan menyandar. Kajidarin, seperti dinding. Sandar ke dinding. Asal tegak tak apa. Wa in kana, walaupun ghayah lagi. Boleh juga berdiri. Kalau berdiri walaupun boleh berdiri dengan menyandar. Wa in kana bihaitsu law rufi'a, dengan sekira-kira jika diangkat dinding tu la saqata, akan jatuh dia. Tak apa. Sunyi dan tu. Kalau nya dia betul, kira-kira kalau roboh dinding dia akan jatuh, tak apa. Yang nak diri. Ni sah tak? Sah. Tak ada, bukan ada ilah. Bukan ilah dia sakit, tak ada. Memang sihat menyandar. Kalau dia sihat awak menyandar, boleh nyandar. Kalau dah boleh dirilah. Kalau boleh biasalah. Kalau dia sihat dia nyandar, sah tak? Kalau dia nyandar dalam keadaan sihat, sah tak sah? Okey. Ada kita ada macam ada baca kata tak sah. Betul tak? Tak. Dalam kita ada kata. Makruh je. Sah tak sah. Tapi ada orang ajar kita ingat ada kata macam tak sah. Kita ingat ke gitu. Tapi Sabila kata makruh. Sabila kira ia orang ambil kitab fiqh Syafi'i. Makruh je. Dalam ni pun tengok sah. Okey. Tengok baca kita kuat ada kena lepas tu kan. Ila syai'in kajidari. Wa in kana bihaitsu law rufi'a la saqata. Fala yadhurru itraqur ra'si, dan tidak mudarat menunduk kepala. Tunduk kepala. Adakah tegak kepala ke tegak juga? Tak ada mudarat tunduk kepala. Bal yusannu, bahkan disunatkan. Falau waqafa munhaniyan ila quddamihi, kalau seorang itu berdiri condong ke arah depan, au khalfihi, ataupun ke arah belakang. Ia sembahyang condong depan atau belakang, au ma'ilan ila yaminihi au yasarihi, atau condong ke arah cenderung pada kanan atau kiri. Duduk sengit belah kanan atau belah kiri. Bihaitsu la yusamma qa'iman 'urfan, sekira-kira tidak dinamakan berdiri pada uruf. Orang panggil berdiri, orang panggil duduk, orang panggil sengit, orang panggil diri tu. Pada uruf lam yasihha. Okey, tidak sah. Okey. Kalau dudukkan tu ada panggil tidak, bukan diri ni. Ni macam dia ni, macam nak jatuh. Tu tak sah tu. Okey. Habis walin hina usalibu lismil qiyam. Sekarang ni condong mana? Condong yang menarik bagi nama qiyam. Maknanya condong yang menafikan nama berdiri itu. Condong macam mana? Ay yasiral musalli ila ruku'i aqraba. Jadilah orang berdiri itu ke arah rukuk lebih dekat. Ay yasiral musalli aqraba ila ruku'. Orang yang sembahyang itu lebih dekat ke arah rukuk. Kalau dekat ke arah rukuk tu tidak dinamakan berdiri dah. La in kana ilal qiyami aqraba. Tidak kalau dia itu lagi dekat ke arah qiyam. Kalau sekadar sikit aja, sikit dia kedudukannya lagi dekat ke arah berdiri, itu tidak la yaslubu ismal qiyam. Tidak menarik, tidak menafikan nama diri itu. Awistawa amrani. Ataupun sama kedua-duanya. Maknanya sah tak ni? Sama kedua-duanya. Sama kedua-duanya. Sah tak? Sah lah. Sah. La tu atas pada situ. Fa in ajaza an dhalika,
Jadi kalau sama kedua ni maknanya orang nak kata dekat ke arah berdiri, dekat ke arah duduk. Sama banyak. Tak. Kira sah lagi. Sebab asalnya kira tinggi. Fa in ajaza an dhalika, kalau dia lemah untuk melakukan demikian itu, tak boleh nak diri betul. Wasara karaki'in, dan jadilah dia seperti orang rukuk likibarin, kerana sebab tua. Ni pokok sabuk ni. Pokok sabuk jalan nenek bayang. Au ghairihi, atau kan sebab lain, belakang patah ke mana-mana tak. Alhamdulillah. Waqafa kadzalika, maka hendaklah dia berdiri dengan demikian. Wazada wujuban, dan wajib dia tambah. Wajib tu hal keadaan tambah itu wajib. Wajib dia tambah. Zada wujuban, wajib dia tambah. Bin hinain, dengan lagi tunduk li ruku'ihi, untuk rukuk. Jadi kalau orang memang dia itu dah pongkok dah, dia itu memang diri dia keadaan rukuk dah, maka berdirilah dalam keadaan rukuk. Bila nak rukuk ni kena tunduk sikit lagi. Bila nak rukuk kena tunduk sikit. Dah tak boleh betul dah. Melangkah dia gitu dah. Jadi diri dia tu dah keadaan rukuk. Tapi nak rukuk lagi, dia tunduk sikit lagi. Itu in qadara, kalau dia mampu nak rokok tunggung lagi lah. Dah kalau tu je boleh. Nak tunduk lagi sembang tak payah. Fa illam yaqdir, kalau tidak mampu, kalau tak boleh, setakat tu je. Hak dia naik 90% sesiku. Tak boleh tinggi, tak boleh kurang. Fa illam yaqdir lazimahul mukthu, wajib dia diam ziyadatan ala wajibil qiyam, lebih daripada kewajipan diri. Jadi masa dia berdiri nak rokok, dia baca surah, dia rokok tu dah kadang gitu juga, sebab nak tunduk dah boleh. Rokok gitu juga tapi dia diam. Diam sekejap. Sebab dia tak boleh terbezakan perbuatan tu, jadi dibezakan dengan diam lah. Rokok dia tu dibezakan dengan diam. Diam tu maknanya bukan diam mulut. Bukan diam mulut, diam bergerakkan tu lah. Ziyadatan ala wajibil qiyam. Wa yasrifuha lirruku', dan dia memalingkan ziyadah tadi, ziyadah yang lebih daripada bacaan itu, lebih pada bacaan qiyam tu, lebih pada qiyam, dia niatkan untuk rukuk dengan cara bi tamakninatin, dengan cara tamakninah. Maknanya dia taklah berhenti dan juga berlaku tamakninah. Kemudian nak i'tidal mana? Tak boleh akak juga, badan dia gitu dah. Summa lil i'tidal bi tamakninah, nak i'tidal pun dengan tamakninah lain pula. Gitu. Okey. Jadi apa nama ni? Mana nak sebut sini? Wajib qiyam. Lupa dah tadi nak sebut benda ni. Tak apalah, lepas ni sebut. Wa yusannu lil qaimi, sunat bagi orang yang berdiri. Dia jadi keadaan ni penting ni, jaga ni. Sebut ni. Baru ni ada semayang kat mana tak tahu ni. Ada semayang Jumaat, tok khatib tak duduk antara dua khutbah. Tahu? Dah dengar? Tak dengar. Kata dalam negeri ni kata wallahu alam, tok khatib antara dua khutbah tak duduk. Ada dengar cerita? Jadi bincang tadi dengan kawan dia. Tadi petang ni persyaratan dah masuk lah. Tahu cerita. Jadi hukumnya sah tak? Sah tak duduk antara dua khutbah? Tak tahu. Duduk antara dua khutbah kan syarat sah khutbah Jumaat, kena duduk antara dua khutbah. Ia bukan rukun, syarat. Jadi tok khatib tak duduk. Tak duduk. Dia kena duduk lah. Dia tak duduk. Tak duduk itu khutbah. Dia orang tanya jabat agama dah. Jadi guanya kalau ikut hukum fiqh ni atas mufti laki lagi, mufti nak fatwa dengan mazhab lain pun tak ada masalah. Dia ada kuasa. Tapi hukum mazhab kita ni dia syarat, bila syarat khutbah tak sah. Dah tu berlaku hari Jumaat baru ni dah. Kena buat pengumuman lah, siapa yang hadir Jumaat pada masjid ini pada Jumaat baru ni, sila qada zuhur belaka, masing-masing qada.
Qada zuhur. Nak berjemaah pun boleh. Payahlah. Jadi masing-masing qada Jumaat, qada zuhur sebab Abi dah zuhur kan. Abi dah zuhur pada hari Jumaat tu, jadi qada zuhur. Kalau ada lagi masa, dia ulang balik khutbah dengan semayang tu. Kalau dah semayang dah. Gitulah. Dia jaga juga. Dia dengar cerita dulu, ada orang tu dulu dia tak ingat apa dalam semayang, tak ingat Fatihah ke apa, tak baca, mana tak tahu. Lepas tu orang bunyi ni kata tak apa lah. Tak apa saya tanggung. Semayang tuan-tuan saya tanggung. Senang je tanggung. Macam tanggung dosa orang kan. Mudah kata. Tak boleh lah, jangan main beragama ni. Hukum ada kan. Thumma li'tida bi tama'ninatin wa yusannu lil qa'imi, sunat bagi orang berdiri an yufarriqa baina qadamaihi, dia menjarakkan antara dua tapak kakinya bisyibrin, dengan satu apa ni? Satu jekar. Itu jarak kaki. Dah main salapi kaki buah-buah. Dia nak samakan sah bahu samakan sah. Kaki itu je. Kaki duduk kadang biasa lah. Ni kadang rapat gitu kau. Jadi siapa? Kalau duduk mengaku. Siapa rapat gitu ni kadang biasa je. Kaki, jari kaki madap arah kiblat. Ni siapa tepek apa ni? Tepek kaki. Jadi dah selesa. Sembahyang tu tidak dalam keadaan yang rahat kan. Yang bahu. Dia boleh sama ada bahu kaki, tapi roliknya bahu lah sama. Sebab bahu kita besar kan. Rapatkan bahu, lepas tu kaki biasa. Cukuplah kadar tu. Cuma kaki tu sama baris lah. Rapat ni. Belanga. Dah boleh belanga. Nak belanga ke mana? Hak tu lari kita kok kesok. Kita pergi kali dia lari. Kita lari. Memang ada orang tak selesa. Kita sentuh sikit lah. Salah sikit. Dia alih. Kalau kena pula, tu sentuh lagi, alih lagi. Jadi sebenarnya bahu lah kena tu. Kaki tu searah jekar je. Mana jekar tu muqtadir dah. Kita duduk dalam keadaan diri yang selesa. Kata Dr. Muhammad Said Hawa, dia kata di keadaan semayang ni keadaan yang selesa, badan kita dalam keadaan rehat. Betul. Jadi kalau paksa tu tak apa kena lah tu. Kau tengok kitab-kitab fiqh sebut keadaan yang tidak membebankan. Okey. Mana tadi? Wa yukrahu an yuqaddima ihdar rijlaihi 'ala al-ukhra. Makruh dia mendahulukan salah satu kakinya atas lain. Kaki dia ke depan sikit. Itu makruhlah. Wa an yulsiqa ihda qadamaihi, dan dia mengirsakkan salah satu daripada kakinya. Rapat sangat. Makruh. Intaha syarah Muhammad Ramli ma'a ziyadatin min syarhi Ibnu Hajar. Qauluhu lil Qadiri wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sikit. Summa alam. Dekat ni. Matang ni boleh? Matang tasniyah. Tasniyah Tasniyah asma' khulasa. Okey, summa alam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alam annahu yushtaratu fil musanna syurutun samaniyatun. Ketahuilah kamu bahawa disyaratkan pada musanna tu syarat yang 8. Isim musanna tu ada 8 syarat. Al-awwalu an yakuna mu'raban. Pertamanya dia itu mesti isim mu'rab, bukan isim jamid. Fa kharaja bidzalika al-mabni. Kasibawai. Keluar daripada itu isim mabni kasibawaihi. Sibawaihi jamid dah. Mu'rab lawan mabni salah sebut Hendaklah dia tu mu'rab, yakni bukan mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi lil mudni.
Murak lawannya mabni. Mabni contoh sibawaihi itu mabni ala kasri. Fala yuqalu Waihani. Tak boleh lah sibawaihani. Dua orang sibawai. Tak boleh. Sebab isim mabni. Dah nak kan ya? Masalah apa? Wa amma qawluhum dhani walladhani fahuwa ala suratil muthanna. Dah tu dhani dengan alladhani itu mabni. Tapi kenapa gitu? Itu kata ala suratil musanna. Musannan haqiqatan. Bukan musannan hakiki. Dia mulhaq bil musanna. Wa zain bidaini bidani apa ni? Bi alifil fa'il musanna wa kila idza bi mudmari mudhafan usila. Kadzaka thnani wa thnatani. Lepas tu aku pergi belakang. Tak ingatlah. Itu kadza kathnani wa thnatani. Ithnani ithnata tu mulhaq ke sebab dia tak ada mufrad. Wasyartu tsani an yakuna mufradan fa kharaja bidzalika al-muthanna wal majmu'. Hendaklah dia itu mufrad. Mufrad barulah boleh ditasniahkan. Maka keluarlah musanna dan juga majmu'. Fala yusannayani. Maka tidak ditasniahkan kedua-duanya. Mana musanna majmu'. Musanna nak musanna lagi. Dua nak dua lagi, empat. Balik. Jamak nak jamak lagi. Jamak nak ditasniahkan. Asy-syartu tsalitsu an yakuna munakkara. Mestilah isim munakkara nakirah. Fa kharaja al-ma'rifatu ka Zaidun. Kalau keluar dengan kata isim nakirah itu isim makrifah seperti Zaid. Idza kana baqiyan ala alamiyati. Kalau kekal atas alamiyah isim alam, makna kita murakkan Zaid itu seorang. Bila Zaid itu seorang, macam mana kita nak dua? Sebab dia itu satu je. Itu boleh Zaidan. Wahdaniyah. Wahdaniyah pada syakhs Zaid seorang tu. Fala yusanna illa idza qasada tankiru. Idza qusida tankiru. Jika dikosadkan nak nakiruhkannya Zaid dengan masuk Zaid, mana-mana Zaid. Barulah boleh dua tiga sebab bukan diri seseorang yang tertentu. Asy-syartu ar-rabi'u an yakuna ghayra murakkabin fa kharaja ba'da syarat seterusnya bukanlah dia tu tarkib. Bukan nak musanna, bukan isim tarkib, isim murakkab. Murakkab apa ni? Murakkab masji ala al-asah wa murakkab isnadi ala ittifaqan. Isim murakkab masji atas qaul yang asah tidak boleh dia musannakan. Ba'la bakkan ni tak boleh. Atas qaul yang asah maknanya ada qaul kedua boleh kan. Lepas tu tarkib isnadi hak tu ittifaq tak boleh. Ja'a Zaid kata ni tarkib isnadi. Ja'a Zaidun. Ayat jumlah tu nak ja'a Zaidan itu isim tu kata mana isnadi jumlah lah ataupun Zaidun qa'imun. Zaidun tu memang tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Tarkib isnadi maknanya isnad fa'il tak ada khabar. Jumlah tu tak boleh lah nak dimusannakan. Fa kharaja ba'la bakkan fala yuqalu ba'la bakkani. Syartul khamisu an yakuna muwafiqan fil lafz. Mestilah sama pada lafaz. Wa kharaja bidzalika al-bakran. Keluar dengan demikian itu al-bakran. Dua orang bakar. Siapa dia? Dua orang bakar. Bakrani tathniyatu. Sifat bagi bakra. Tathniyatu Abi Bakr wa Umar. Dipanggil apa ni? Ala sabili taghlib. Okey. Bukan musannah tu, bukan musannah hakiki tu. Di mulhaq saja.
Syaratus sadis, Syartus sadisu an yakuna muwafiqan fil ma'na. mestilah sama pada makna. Fa kharaja bidzalika al-umarani. Tathniyatun Amrun wa Umar. Tathniyatu Amrin wa Umar. Mestilah sama pada makna. Seperti Umara ni tasniah bagi Amrin wa Umara. Lain. Ni Amrin, tu Umar. Asyartus sabi', Asyartus sabi'u an yakuna lahu mumathilun. mesti ada yang mumasil, yang sepadan dengan seumpamanya. Fa kharaja bidzalika asy-syamsani. Keluar dengan mereka itu Syamsan. Syamsan dua matahari. Matahari ada saja, yakni matahari dan bulan. Taglib juga. Aswadan samalah. Asyartus thaminu alla yughni anhu. Yughna anhu. Yughna anhu ghayruhu. Fa kharaja bidzalika sawa'un. Sawa'un. Mestilah tidak terkaya daripadanya oleh yang lain. Maknanya tak boleh nak ganti. Tak boleh nak ganti. Tak boleh dia diganti dengan yang lain. Maka keluar dengan demikian itu kalimah sawa'un. Fa innaha la tusanna. sawa'un tak boleh nak musanna. Fala yuqalu sawa'an. Tak boleh nak kata sawa'an tambah alif nun, tak boleh. Kenapa? Istighna'an bi tasniyati Si. Kerana memada dengan tasniahkan kalimah si. Siyun, si'i sini. Fa innahu qalu siyani. dia itu siyan ni makna dua yang sama. Umasiyan. Jadi sawa tadi kalau ikutnya atas kalimah yang asal sama, tapi boleh kata sawaan, tak boleh sebab tasniah bagi sawa ialah siyan. Jadi antara syaratnya jangan dia itu boleh ganti dengan lain. Dia tidak ada ganti, baru boleh buat tambah alif nun. Fa innahum qalu siyan. Wa mimma yulhaqu bil musanna kila wa kilta. Dan di antara yang diilhaq dengan musanna ialah kila dan kilta. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan.